Wahid, Ithnain, Thalatha. Baik, kita buat rancak sikit lah. Wahid, Ithnain. Rancak tu maksudnya laju sikit. Wahid, Ithnain, Thalatha. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Benar? Oh, dah dapat parking ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Pagi yang mulia ni Allah kurniakan kesempatan umur, kesempatan masa, kesihatan tubuh badan. Mudah-mudahan Allah merahmati berkati kita semua. Amin rabbal alamin. Baik, pertamanya minta maaf pasal parking. Sebab politeknik ni kita selalu minta kerjasama dengan dia orang. Jadi dia orang bagi, tapi kali ni diminta kerjasama dengan kita bagi.
Cuma terlepas pandang yang kuliah duha ni udah ramai sekarang. Jadi semalam bincang-bincang kita tutup. Semua parking dalam pagar tu ya? Okey. Jadi besok last. Dia setahun sekali pesta konvo. Dia besok last, besok pun parking tempat yang sama. Di kawasan ya. Besok parking tempat yang sama. Buat kita akan tutup juga. Kita akan semua parking situ. Ataupun duha saya tutup terus situ, semua parking situ. Nanti kita buatlah stiker kuliah duha kat kereta ya. Dalam proses kita buat stiker. Ya. Tiga orang. Tiga orang yang jaga. Ustaz Asrul. Baju merah tu. Okey. Dia buat mantap sikit. Buat takut juga ada pegawai. Memang kita tak apa, saya ingat untuk duha kita akan tutup kawasan tu, semua parking situ. Ya. Kita buat stiker. Siapa ada stiker tu kita masuk. Boleh insya-Allah. Kita buat stiker insya-Allah. Ya. Tukar kereta buka stiker tu tampil kereta baru. Tak apalah, kita jual lah dengan harga infak. Kalau ada 10 kereta, buat 10 kereta terus. Tak payah saya nak buka tampil kan. Kita tampil ikut dalam. Buatlah 2-3 kan. Yelah saya tahu ada yang 10 biji kereta, nak macam mana tak? Ini kuliah duha, tukar orang Zuhur, ni Asar, ni Maghrib, pusing-pusing. Kena pakai tu kau kena tanya akhirat. Ya. Pada kita boleh mana-manalah. Okey. Muka surat 442. Kita nak bincang bab qada puasa ya. Keempat mengenai masalah qada puasa. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Muka surat 442, keempat mengenai masalah qada puasa. Apakah harus dilakukan secara berturut-turut atau boleh berselang-seling? Selang-seli lah. Maksudnya buat hari ni, 2 hari tak buat. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, qada puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut kerana qada mengekspresikan pelaksanaan. Jadi qada ini kena buat berturut-turut. Khususnya kalau yang ini pendapat pertama. Ya. Seperti Ramadan yang berpuasa itu secara berturut-turut. Begitu juga bila qada berturut-turut. Itu pendapat pertama. Contoh kalau perempuan yang haid dalam masa 7 hari dia haid, maka digantikan itu, kalau ikut pendapat pertama ni, dia qada secara berturut-turut. Itu pendapat pertama. Maksudnya dia mengambil seperti mana bulan Ramadan berturut-turut, begitu juga diqadakan berturut-turut seperti bulan Ramadan. Yang kedua, tidak harus berturut-turut. Maksudnya boleh kalau tak berturut-turut. Bukan maksud tidak harus berturut-turut ni tak boleh berturut-turut. Tidak harus ni maksudnya boleh untuk memilih tidak berturut-turut. Jadi kata apa? Tidak harus berturut-turut bukan bermakna tak boleh, tapi tak nak berturut-turut pun tak apa, boleh. Sama ada dilakukan, dia kata apa? Jika mengkehendaki boleh berselang-seli dan boleh juga secara berturut-turut. Nak berselang-seli pun boleh, nak berturut-turut pun boleh. Boleh dua keadaan. Demikian menurut pendapat ulama jumhur ataupun jumhur ulama salaf dan khalaf.
ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama-ulama dulu, termasuklah dari kalangan sahabat dan tabi'in pun berpendapat begitu secara jumhur. Begitu juga yang at-tabi'ut tabi'in, sehinggalah kita sekarang ni mutaakhirin, ulama yang terkemudian ini juga berpendapat bahawa tidak menjadi satu kemestian dan syarat nak menggantikan puasa itu mesti dilakukan secara berturut-turut. Boleh memilih nak berturut-turut atau berselang-seli. Dan hal ini didasarkan pada banyak dalil. Kerana pelaksanaan puasa secara berturut-turut hanyalah diwajibkan dalam bulan Ramadan. Kerana pentingnya pelaksanaannya pada waktu itu. Jadi berturut-turut itu pada bulan Ramadan. Sebab itulah dipanggil ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah at-tauqid. Satu lagi ghairut tauqid. At-tauqid maksudnya ibadat yang ada masanya. Jangan nak tunjuk terlampau rajin. Kita jaga waktu masuk Zuhur sekarang 1.25. Kita punya excited nak sembahyang Zuhur pukul 1. Tak boleh. Sebab jangan terlalu rajin, terlampau rajin. Sebab apa? Ibadat dia ada at-tauqid. Ada yang ada at-tauqid, ada yang ghairut tauqid. Ada yang ada waktu, ada yang tidak ada waktu. Kalau yang ada waktu sebagai contohnya haj. Menunaikan haji. Start daripada hari ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13. So 6 hari. Kalau nafar awal sampai 12. Kalau nafar thani sampai 13. Jadi dia ini tauqidnya. Ini masa melaksanakan haji pada bulan Zulhijjah. Itu yang panggil tauqid. Baik, kalau umrah ada masa tak? Tak ada masa. Bila-bila masa boleh buat. Termasuklah ketika haji, ada yang berniat qiran boleh buat haji dan umrah serentak. Ceritanya umrah tidak ada masa, tapi haji ada masa. Itu dipanggil at-tauqid. Kalau umrah ghairu tauqid, tidak ada masa ditetapkan. Solat fardu ada masanya. Ya. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu yang ditentukan. Dia panggil al-mawqut, muaqqat ataupun at-tauqid bermakna ada waktu dia. Ya. Puasa ada waktunya. Itu pada bulan Ramadan. Tapi selain pada bulan Ramadan, boleh puasa? Boleh, kecuali hari-hari yang diharamkan. Hari Raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik 3 hari dan juga Idul Fitri. Ini sahaja hari yang diharamkan. Termasuk hari Syak diharamkan puasa pada 30 Syaban. 30 Syaban, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 6 hari ini haram puasa. Kecuali 30 Syaban, boleh puasa, boleh sekiranya ada puasa nazar. Atau orang yang dah biasa puasa. Selain pada tu, boleh puasa? Boleh, bila-bila masa saya nak puasa. Yang ghairut tauqid, boleh faham ya? At-tauqid ada masa, ghairut tauqid iaitu yang tidak ada penentuan masa. Adapun setelah berakhirnya Ramadan, yang dituntut adalah qada puasa pada hari-hari lain sejumlah yang ditinggalkan. Oleh kerana itu firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ayyamin ukhar. Ukhar ni ukhra ataupun ukhar bermakna hari-hari lain. Tidak ditentukan bilakah harinya. Allah sebutkan umum. Tengok dalam bahasa ni ayyamin ukhar dia dalam bentuk isim nakirah. Kalau isim nakirah bahasa Arab dipanggil yufidul umum. Yufidul umum maknanya dia bermakna umum bila-bila je. Dia tidak
ta'rif, bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah barangkali ulama akan bahas, oh ini mesti ada hari-hari tertentu yang boleh dipuasa. Tapi Allah sebut min ayyamin ukhar dalam perkataan yang tidak ada alif lam, bermakna bila-bila masa sahaja boleh diqadakkan puasanya. Qadak puasa ni pun pada hari-hari yang tidak diharamkan. Boleh tak qadak puasa pada hari raya? Tak boleh. Pun sama juga. Tapi qadak puasa pada hari tasyrik boleh? Boleh. Tasyrik pula. Hari syak. Hari syak boleh. Sebab qadak itu wajib. Tinggal sehari je lagi. Tengok kena pada hari syak. Puasa hari syak tu. Sebab tinggal hari sehari lagi. Puasa qada itu wajib. Tapi pada hari Idul Adha, Idul Fitri dan Ayyamut Tashrik, ini tak boleh. Okey. Kalaulah anak saya berjaya, dia tahu anak dia tak berjaya, tapi dia buat nazar tu seolah-olah macam dia rasa macam anak dia tu tak boleh berjaya. Kalau anak saya berjaya, saya nak puasa pada hari raya pertama. Untuk dia nazar begitu. Tiba-tiba anak dia berjaya. Macam mana nak buat? Nak puasa tak boleh, haram. Kena denda. Senang je. Kafarah. Memang tak boleh buat. Mana dia puasa pada hari Eid? So dia kena bayar kafarah. It'amu 10 masakin. Bagi 10 orang makan. Ada khiyar, ada pilihan. Bagi 10 orang makan, bagi 10 orang pakaian, merdekakan hamba, puasa 3 hari. Hamba tak ada. Tapi yang paling utama sini adalah beri makan dulu. Bagi 10 orang makan. Kafarah menebus janji dan menebus nazar adalah dengan memberi makan, itu lebih utama. Tak mampu, barulah puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarah al-khiyar, boleh buat pilihan. Tapi yang utama adalah memberi 10 orang makan. Makan makanan yang kenyang pagi 10 orang miskin. Bagi 10 orang makan. Ada setengah orang ni bagi 10 orang makan, dia kata tak apalah, saya nak bagi set makan. Beras. Macam food bank, RM30 dia bagi. 10 orang, 300. Okey, lagi bagus. Lagi banyak bagi, lagi banyak pahala. Itu kita punya, kita faham tu. Lagi banyak bagi, lagi banyak pahala. Walaupun bukan satu wajibah. Satu wajibah ni bermakna satu hidangan, makan. Paling tidak pun nasi, ayam, sayur. Tapi dia nak bagi banyak. Saya nak bagi beras 5 kilo. Saya nak bagi minyak. Oh, lagi ini adalah kafarah nazar saya. Dia bagi lebih, lagi banyak pahala. Anak yatim, pastikan anak yatim tu miskin. Sebab apa saya kata begitu? Ramai juga orang hantar anak sekolah anak yatim, tapi ayahnya kaya. Sebab dia nak sponsor kat sekolah tu kan. Orang panggil sekolah anak yatim. Dulu sekolah tahfiz dia bagi sekolah anak yatim. Saya masa belajar mak tahfiz Tuan Sekah Winawar tu pun, orang cakap mak saya belajar mana? Sekolah anak yatim ke dekat Tuan Sekah? Istilah orang faham tahfiz semua anak yatim. Ada sebahagian begitu. Tapi pastikan dia memang betul-betul miskin. Yatim ya termasuk ada anak asnaf. Tentu dia miskin. Tapi tak semua. Ada yang yatim tapi tak miskin. Contoh, bapak dia kaya raya. Meninggal bapak dia. Tinggal mak dia. Mak dia janda kaya. Ya Haji, janda kaya. Okey. Lepas tu lepas tu anak-anak ni kaya sebenarnya. Tapi harta tertahan. Selagi tak sampai umur kan. Jadi dia digelar anak yatim. Yatim. Sebab punca utama bertanggungjawab mencari nafkah tu dah tak ada. Itu sebab kata Nabi, orang yang menyelamatkan mereka ini seperti ibadat sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya.
Sebab rekod punya pasal ni. So kita sambung. Okey, jadi sambung balik ya. Bukan. Ini Nabi sebut. Ida, okey baca balik. Boleh potong ni. Tapi tak payah potong, tak apa. Nabi kata as-sa'i 'alal armalati wal miskina kal mujahid fi sabilillah. Bantu orang-orang susah, antaranya ibu-ibu tunggal. Nabi sebutlah hadis. Tapi kena tahu, kita yang salahnya mengambil kesempatan, ada niat jahat, itu memang tak boleh. Tapi kalau syari ikhlas itu bagus. Ya. Ya. Okey. Saya tahu semua marah tapi tak apalah, saya teruskan. Saya cerita hadis. Nabi bersebut seperti beribadat sepanjang malam, dia disebut. Baik, kalau bab kahwin dua ni, saya pun marah sebenarnya. Marah kalau kita guna cara yang salah. Dia doktrin jahat. Siapa orang perempuan marah bila sebut kahwin dua? Sebab cara kahwin dua tak betul. Kawan senyap-senyap, kahwin di siam. Saya marah buat begitu. Kita menganiaya isteri pertama. Dosa tu. Tahu betul ya? Tak betul. Cara ni tak betul. Menyakiti hati isteri tu berdosa. Tapi dia menipu di belakang, kahwin senyap, sesudah tahu. Ini cara salah. Sepatutnya cara yang betul tu adalah memang Islam ajar cara yang betul. Isteri pun cakap, hak saya pun tak terbela, dia nak kahwin lain. Nafkah kat saya pun tak bagi. Banyak kes-kes begitu. Jadi kalau nak kahwin yang betul secara yang diredai adalah dengan cara yang betul. Bukan lari ke siam dan sebagainya. Itu memang cara tak betul. Nak kahwin, beritahu betul-betul nak kahwin. Bukan cara lari dan sebagainya. Banyak yang begitu. So doktrin yang ni tak betul lah. Kalau cara yang tak betul, orang bakar. Itu sebab ya. Dia tak apa, itu perbincangan antara suami isteri. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi cuma persoalan yang saya nak bangkitkan adalah cara tu kalau tak betul, memang salah, itu pun saya marah. Anaya kat isteri tak boleh. Kalau nak kahwin, bagi tahu, bincang. Alah, isteri ni keras-keras kerak nasi je. Tak, itu isteri saya kata. Isteri saya kata kat saya. Okey. Okey. Okey, jadi ganti pada hari-hari yang lain seperti hari yang saya sebut tadi, ganti tidak ada tauqid. Tidak ada at-tauqid. Okay. Setelah itu Allah Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesulitan bagimu. Ya. Jadi maksudnya kalaulah puasa itu kena direct. Contoh kalau macam orang tu dia bersalin pada bulan Syaban. Dah tentu Ramadan sebulan tu dia nifas. So jenuh dia untuk puasa sebulan. Itu sebab Allah sebut yuridullahu bikumul yusra. Allah nakkan mudah untuk kita, wala yuridu bikumul usr. Allah tak nakkan kesusahan. Imam Ahmad uriatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu kami dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, katanya, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, yassiru wala tu'assiru, wasakkinu wala tunaffiru. Permudahlah. Nabi kata apa? Permudahkanlah, janganlah kalian mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Itu sebab tak kiralah permudahkan, jangan mempersulitkan ini, tak kiralah atas urusan agama ke, atas urusan kerja ke, kalau boleh jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan diri, jangan menyusahkan orang. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persempitkan. Tenangkanlah
dan jangan buat orang lari. Sakinu wa sakinu wa la tunaffiru. Tenangkan orang, jangan buat orang huru-hara, lari dan sebagainya. Itu sebab bila ada pergaduhan, kita kena jadi orang tengah untuk mendamaikan. Seperti mana Allah sebut, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Allah kata apa? Sekiranya ada dua kelompok orang beriman. Iqtatalu maknanya bergaduh, bermusuhan. Fa aslihu bainahuma. Kita kena jadi orang tengah mendamaikan mereka. Ya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Kalau mereka ni baghat ni maksudnya buat burah ni maksudnya melampaui batas. Kita serah pada Allah. Biar Allah yang menentukan. Jadi maksudnya kita usaha menjadi orang tengah yang menjadi pendamai. Yang menjadi pendamai. Itu nak cerita apa? Sakinu, jadi orang yang menenangkan. Jangan jadi orang yang huru-hara kan. Kalau dalam keluarga, siapa yang menjadi penenang kepada ibu dan ayah? Anak. Kadang anak, ibu ayah ni biasalah. Kalau mak ni, kalau gaduh dengan ayah, ngadu kat anak. Ayah kamu ni tak tahulah mak. Atau ayah pula ngadu. Mak kamu ni tak tahulah. Dulu cakap lembut je, sekarang ni kasar benar cakap. Marah-marahnya ayah. Dulu mana ada mak rupa itu nak marah. Sekarang ni marah. Cari mak baru lah. Marah-marah. Tak. Jadi yang menjadi penamis apa? So anak-anak ni, dia kena cerdik. Dia tak boleh side mana-mana. Dia kena jadi, bila mak ngadu pasal ayah kan. Tak apalah mak. Itulah ayah. Bila ayah pula, tak apalah ayah, sabarlah. Itu anak begitu. Dia kena jadi fa'aslihu bainahuma. Dia kena jadi orang tengah supaya tak berpihak mana-mana. Tapi anak pun kadang-kadang marah, bila marah mak kata betul lah ayah macam ni. Tapi dia jumpa ayah, bila cakap mak betul lah mak rupa ni dah. Itu maksudnya dia tak side mana-mana. Tapi nak ceritanya, itu jadi orang tengah juga. Dia pun jadi pening. Nak buat side pun dia tak tahu. Tapi nak cerita bahawa seorang anak begitu, anak ni dah kepeningan. Dia tak akan side mak dan ayah. Sebab dia tahu ayah pun dia sayang, mak pun dia sayang. Kan? Begitulah seterusnya. Kita pun kena jadi orang yang pendamai. Sakinu wa la tunaffiru. Diriwayatkan pula dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Nabi SAW pernah bertutur kepada Mu'adh dan Abu Musa ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman. Bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Jadi Nabi SAW pernah beritahu kepada Mu'adh dan Abu Musa ketika mana Nabi menghantar Mu'adh dan Abu Musa ke Yaman. Nabi pesan pada mereka, Bashira wa la tunaffira, sampaikanlah berita gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti. Pergi ke Yaman, cerita berita yang baik-baik daripada kita. Bawa berita yang baik-baik. Jangan bawa berita yang tidak baik. Wa yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan dan janganlah mempersulit. Mudahkan urusan mereka, jangan sulitkan mereka. Wa tatawa'a wa la takhtalifa, berpakatlah dan janganlah kalian berselisih. Kita biar di luar nampak sepakat, walaupun di belakang kita berselisih. Ya. Luar sepakat berselisih, tapi berselisih untuk nak kaburi mata orang mengatakan kita sepakat. Tak apa. Sebab kena jaga. Macam suami dan isteri kan. Banyak media sosial sekarang ni, tak puas hati dengan suami, upload dalam status Facebook. Tak puas hati dengan isteri, upload dalam status Facebook. Ini memang tak cerdik. Memang tak, dia tak pandai nak menguruskan dia punya rumah tangga. Nak cerita kenapa mesti nak dipamerkan. Sedangkan ada tempat-tempat yang sepatut kita cerita masalah. Sebagai contoh.
Biar nampak di luar kita ni sepakat, walaupun di belakang kita tengah berentak nakkan persetujuan, kadang-kadang tak setuju dan sebagainya. Tapi jangan jadi seperti musuh-musuh Islam, khususnya musuh yang kafir dan orang yang zahirnya Muslim tapi sebaliknya munafik. Bagi contoh, Allah sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya. Tengok daripada luar macam berpakat, belakang mereka ni hati mereka tak sama, tak sekata. Ini berlakon. Yang ini sifat munafik, begitu tak mau. Tapi kita nak kita baik, tapi depan orang jangan tunjuk kita gaduh. Belakang biar kita gaduh untuk menjadikan mencari kesepakatan. Tak ada masalah. Jangan pamerkan pada orang. Dan dalam kitab-kitab sunan dan musnad juga diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Bu'ithtu bil hanifiyah, Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Nabi kata, aku diutus dengan membawa agama tauhid yang ramah. Poinnya adalah yang dibincang yang berkenaan dengan hadis-hadis Nabi ini, berkenaan bahawa agama Islam agama yang memudahkan memudahkan umat Islam, tidak menyusahkan. Kita dah baca dah yang surah-surah Baqarah pada juzuk pertama tu, bagaimana keadaan syariat terdahulu. Ya, tidaklah seperti kita. Ya, mereka lagi susah, taubat kena bunuh. Silap je Allah datangkan azab. Tapi untuk umat Nabi SAW ni tak ada special. Special umat Nabi ni azab tidak diturunkan secara segera, ditangguhkan azab. Ya, buat dosa banyak kali, taubat, dosa taubat pun Allah terima. Kadang-kadang buat dosa, buat jahat banyak pun hukuman tak sampai-sampai. Sebab apa? Allah beri ruang untuk pengampunan. Kadang-kadang kita tak sedar kenapa Allah bagi kita hidup dalam keadaan kita ni dosa banyak. Itu nak cerita bahawa Allah bagi nyawa tu sebab Allah nak suruh kita bertaubat. Ada masa untuk bertaubat. Itu nak cerita bahawa Allah kasihkan umat Nabi SAW. Kitalah kita. Baik, sambung. Dan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesulitan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Artinya Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada kalian untuk berbuka bagi orang yang sakit dan yang sedang dalam perjalanan, atau disebabkan alasan lainnya yang semisalnya kerana ia mengkehendaki kemudahan bagi kalian. Jadi orang yang berpuasa, musafir dan sakit, Allah berikan kemudahan untuk berbuka. Kerana dia mengkehendaki kemudahan bagi kalian, dan perintah untuk mengqada puasa itu dimaksudkan untuk menggenapkan bilangan puasa kalian menjadi sebulan. Kalau kita puasa 25 hari, genapkan jadi 30 hari atau 29 hari. Tapi kena tengok bulan tu. Kalau bulan tu katalah dia tak puasa pada hujungnya, ikutkan bulan tu, bulan hari syak pun dipuasa juga. Maksud puasa kali hari tu 30 hari. Contoh, bila puasa 30 hari sampai hari 25, 26 tak puasa, tengok sampai 30 hari ada baki 5 hari. So ganti juga 5 hari. Bukan ganti 29 hari. Puasa kan 29 hari je. Senang dia. Dia kena ikut hari yang puasa pada tahun itu. Tahun lepas puasa 29 hari. Tahun ni puasa 30 hari. Bila sampai hari yang ke-25, 26 besoknya tu dia tak puasa. Sakit dan sebagainya, musafir ke apa ke. Dia tak puasa sehingga 5 hari. Jadi sebab apa? Orang raya, orang puasa sehingga hari syak mengenapkan 30. Bila nak ganti puasa, hari tu puasa 25 hari,
Ikutkan puasa 29 hari je kan, dia ambil 4 hari. Tak boleh, dia kena ambil 5 hari. Termasuk hari syak pada tahun itu. Ni kena faham ni. Tak faham? Puasa berapa hari? 29, 30. Jangan ambil 30. Tengok tahun itu. Puasa berapa hari? Macam baru ni. Raya terkejut. Puasa berapa hari? 29. Kalau ada baki akhir puasa tu, tak kira lah dia puas di tengah-tengah ke dia habis ke, habiskan dia tak habis puasa, tengah tu dia ada tak puasa, kata dia tinggal 5 hari. Dia kira puasa 29 hari kan? So kalau aku buat hari tu aku tak puasa 5 hari. Yang dah puasa 25. Tapi ada 4 hari je lagi jadi 29. Dia tak boleh ganti 29 hari, kena tengok tahun itu puasa berapa hari. Kalau puasanya 30 hari, kenalah cukupkan 30 hari. Kalau puasanya 29 hari, cukupkan 29 hari. Takut dia puasa pada tahun itu 30 hari. Dia tinggal 5 hari puasa. Masa nak ganti esok, dia ganti 4 hari. Sebab apa? Dia kata cukup dah 29 hari. Puasa 29 hari, bukan 30 hari. Dah, diikut ketetapan pada tahun itu berapa hari. Faham ni? Salah matematik ni. Hingga ini tinggal. Sebab apa kadang dia nak ambil hela kan. Kata, puasa kan 29 hari. Ikutkan minimum 29 hari. Boleh tak nak ganti 4 hari je? Tak boleh. Ikut pada tahun itu. Berapa hari yang dia tinggal. Senang. Tinggal puasa banyak mana, ganti banyak mana. Senang itu. Dia sebenarnya memang senang apa itu. Kalau orang yang cerodik dia lain. Dia akan kira balik. Puasa 29 hari. Tapi kalau aku ganti 5 hari, dah jadi 30 hari. Kan puasa 29 hari. Padahal tahun tu puasa 30 hari. Lala dia ambil 4 hari je. Cukup kan 29. Tak tipu? Memang nipu lah tu. Ibu di sini kan. Okay. Selesai puasa. Baik, tengok. Biasa puasa, baik. Allah kata, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksudnya supaya kalian menyati Allah seusai ibadah kalian. Perintah itu juga disebut dalam firman-Nya, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Oleh kerana itu, sunnah Rasulullah SAW menganjurkan untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah mengerjakan salat wajib. Ibn Abbas mengatakan, kami tidak mengetahui berakhirnya salat Nabi SAW kecuali dengan takbir. Baik. Jadi bila selesai ibadat, kita kena berzikir. Baik, sebenarnya ni ada satu pendapat di bawah, nanti kita akan tengok bila walitukmilul iddah walitukabbirullah. Bila dah selesai bab puasa ni, okey. Bila dah selesai nak cerita bahawa walitukabbirullah bermakna sini bermaksud Idul Fitri. Dia kata walitukabbirullah. Maksudnya besarkanlah Allah Taala. Tapi nak cerita bahawa maksudnya setiap ibadat yang kita dah buat, dah selesai, hendaklah kita berzikir. Ini termasuk juga wirid lepas solat. Sama. Setiap lepas solat, adanya takbir, adanya tahmid, adanya tasbih. Adanya la ilaha illallah tahlil.
Berzikir setiap kali setelah sempurnanya suatu ibadat yang khas yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu disebut dalam tu, tapi yang di bawah tu haji. Ya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Menyebut Allah sebagaimana yang menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Maksudnya pada ketika itu ada sebahagian yang tidak Islam, mereka menyebut-nyebut nama nenek moyang mereka. Ada yang bertuhankan nenek moyang. Daripada kamu sibuk menyebut tentang nenek moyang kamu dulu, baiklah kamu sebut nama Allah, itu lagi baik. Dia kata oleh kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bertasbih, bertahmid dan takbir setelah mengerjakan solat wajib. Itu sebab ini dia kembali pada ibadat solat. Solat antara sunnahnya adalah kita berwirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita berzikir. Solat. Hukumnya apa? Sunat. Wajib ke? Tak. Ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus bangun. Boleh tak? Boleh. Jangan kita kata, sombongnya. Saya tanya hukum. Ustaz, apa hukumnya orang dah bagi salam terus bangun, dia tak wirid? Apa hukum nak bagi tahu Ustaz tu? Ada orang tanya saya, Ustaz, ada orang tu dia bagi salam terus bagi. Bukankah dia sombong tidak berdoa pada Allah Ta'ala? Tak. Jangan sebut gitu. Kita mana tahu, entahkan sambil jalan dia berzikir. Dalam kereta, masa bawa kereta dia berzikir. Mana tahu? Lepas wirid, dia wirid seseorang dalam kereta dia. So tak boleh nak ukur begitu. Sebab yang wajib tu dia dah buat. Dia dah angkat takbir, dia dah bagi salam. Dia dah ikut solat jemaah, lepas tu dia bangun. Tak ada masalah. Sebab apa? Zikir lepas solat itu adalah sunat. Sunnah yang sunat. Sunnah yang ada setengah orang tu macam tadi lah, dalam kereta dia buat, mungkin dia ambil kerja dan sebagainya. So tak ada masalah. Untuk itu, banyak ulama yang mengambil pensyariatan takbir pada hari raya Idul Fitri. Ini dia. Dari ayat ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Jadi ulama ambil ini dalil pensyariatan Idul Fitri. Sebab dalam bila disyariatkan kita, disyariatkan pada kita syariat yang sunat, banyakkan takbir, tahmid dan tasbih. Itu yang dalam takbir Idul Adha, Idul Fitri tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar walillahil hamd, tahmid. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah, tasbih. Jadi nak cerita dalam lafaz itu kebanyakannya kita takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Okey. Bahkan Daud bin Ali Al-Asbahani Al-Zahiri mewajibkan pengumandangan takbir pada hari raya Idul Fitri berdasarkan pada perintah Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Ini disebutkan juga mazhab atau pendapat Daud Al-Zahiri. Sebaliknya, mazhab Abu Hanifah menyatakan bahawa takbir tidak disyariatkan pada hari raya Idul Fitri, sementara ulama lain yang menyatakan sunnah dengan beberapa perbezaan dan dalam rincian sebahagian furuk di antara mereka. Ada sebagian ulama kata bukan syariat, ada sebagian ulama kata syariat. Sedangkan firman Allah Ta'ala, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, artinya jika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa ketaatan kepadanya dengan menjalankan semua kewajipan dan meninggalkan semua larangannya serta memperhatikan ketentuannya, maka mudah-mudahan kalian termasuk dalam orang-orang yang bersyukur di atas hal itu.
Jadi setiap ibadat ketaatan kita yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala ini tidak lain, tidak bukan kita nak zahirkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala. Seorang suami yang baik sentiasa menjaga isterinya, bagi nafkah yang baik, melindungi isteri. Jadi isteri dia nak balas jasa suami itu, dia akan siapkan makan, pakai, buat kopi, petang-petang goreng pisang. Dia tak buat lah? Ha? Ha? Pergi masjid? Suami apa? Oh ya ke? Maksud saya bagi contoh. Sebab sendiri. Kowe dah ada, 3-in-1 ada dalam bekal. Buatlah, buat sendirilah. Tu ada cawan, 3-in-1, sudu semua ada. Bancur je. Dah, isteri siapkan cawan tu pun dah satu. Cawan mana cawan? Atas tu. Tak letak siap-siap situ. Tapi nak cerita, tanda bersyukur tu dengan kita membalas budi. Kita bersyukur dengan Allah Ta'ala, kita membalas budi dengan cara kita beribadat. Itu la'allakum tashkurun. Ya. Sama dengan pakcik saya. Pakcik saya dah meninggal lah, saya cerita sebelum kita tutup. Saya malah sambung lagi dan dia ayat lain. Saya pergi rumah pak saudara saya meninggal lah. Abang mak saya. Mak saudara tak ada. Panggil acor-acor, nak datang rumah. Dah lama. Saya balik pada Jordan sekejap. Nak balik ke Jordan lah. Semua datang rumah. Acor tak tahu mana gula, mana kopi. Tak tahu, tak pernah buat. Rupanya dia hidup selama puluh tahun tak pernah buat. Semua isteri buat. Oh, itu memperfect sungguh lah. Dia tak tahu. Jadi nak cerita bahawa kita beribadat pada Allah, kita nak zahirkan kesyukuran kita pada Allah. Tanda ucapan terima kasih Allah bagi nikmat yang banyak. Saya ada seorang orang yang terdekat, saya tak nak cerita siapa. Saya pergi rumah dia. Rupanya dia kena kanser. Breast cancer tapi kecil je. So guli. Allah buang. Dia pergi operate. Doktor buang. Pergi operate buang. Tapi dia menangis. Saya pun tak sangka saya kena kanser. Lepas tu dia kata, dia tengok adik-adik dia. Dia seronoknya tengok adik-adik aku ni bahagia kan. Dia ada seorang adik dia cakap, ya Allah bahagianya tengok adik. Tak ada kena macam aku. Aku ni sakit. Ya biasa orang sakit ni dia down kan. Dia kena bercampur adik-adik bagi dia semangat balik. Tengok aku ni Allah uji macam ni dengan tak sihatnya. Seronok tengok adik aku. Anak-anak dia solat. Dia cakap masa 2 minggu tau. Lepas 2 minggu, Allah tarik nyawa anak sulung dia. Anak sulung adik dia yang dia sebut. Dia tarik dia tersentap. Ya Allah, aku pernah sebut. Rupanya ujian dia lagi teruk pada aku. Ya. Pada aku kena sikit. Anak dia umur 35 tahun. Kayu basikal, jatuh basikal. Ada kes. Ada masuk TV. Kena kan? Saya tak nak sebut sama. Dia cerita, dia sembang-sembang ni. Dan cerita ujian adik dia yang disebut tu elok, smooth dia. Anak saudara dia tu tak sakit, tiba-tiba cycling, blok jantung, jatuh meninggal on the spot. Dia cerita ujian dia lagi besar pada, kadang-kadang ujian yang sikit ni kita rasa macam kita lagi teruk. Sedangkan ada orang lagi teruk. So, apa yang ada di depan kita ni, kita kena bersyukur. Bersyukur dengan kita zahirkan kesyukuran, dengan kita banyak beribadat kepada Allah Ta'ala. Banyakkan sabar. Sabar paling utama. Apa saja musibah, jangan marah-marah. Tak dapat parking, jangan marah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafriqan min ba'di tafriqan ma'suman la taj'al fina wa la bainana wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kelas tajwid 10 minit. Masih semua? Jumpa hari Isnin ya. InsyaAllah.